Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersiaran terus dari Studio HD Kuching Berita Pagi Sarawak hari ini, edisi Rabu 13 Mei bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Kita mulakan Berita Pagi Sarawak dengan perkembangan ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak semalam memutuskan supaya waktu operasi perniagaan di seluruh negeri adalah dari 7 pagi hingga 10 malam. Dalam satu sidang media di Kuching, Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas memberitahu keputusan tersebut dibuat berikutan segelintir pihak yang keliru dengan waktu-waktu operasi mengikut jenis sektor yang dikeluarkan oleh kerajaan sebelum ini. Pihak yang terlibat. Justru Dato' Amar Douglas berharap agar setiap sektor perniagaan akan menyesuaikan operasi dengan waktu tersebut termasuk mematuhi segala garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa seperti penjarakan sosial. Setiap kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kepada waktu yang biasa diguna pakai. For example, the building material or electrical goods tidak selalu buka pukul 8 hingga pukul 5. So that terpulang kepada mereka. Tapi the earliest to open is 7 and the latest to close is 10. Dalam pada itu, JPBN Sarawak juga memberi kebenaran beroperasi kepada industri perhotelan dan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan akan mengeluarkan SOP berkaitan dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas menambah tiada kes positif COVID-19 baru dicatatkan semalam. Namun terdapat 6 kes sembuh dan discharge hospital dilaporkan semalam iaitu 4 kes dari Hospital Umum Sarawak dan 1 kes masing-masingnya dari Hospital Sibu dan Miri. Pada masa yang sama, kerajaan negeri juga sedang memperhalusi dasar-dasar yang akan diguna pakai bagi mengelak berlakunya gelombang kedua wabak COVID-19 di Sarawak seperti yang berlaku di Singapura, Korea Selatan dan Jerman. Selain itu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian pula memberitahu setiap rakyat Sarawak yang pulang dari luar negeri dan diarah menjalani kuarantin di rumah akan diberi gelang tangan khas bagi memastikan mereka tidak menyalahgunakan arahan tersebut untuk bergerak bebas justru meningkatkan risiko penularan wabak COVID-19. Tindakan undang-undang boleh dikenakan terhadap individu kuarantin yang didapati mengusik atau memotong gelang tangan tersebut. Sehubungan itu, sektor ekonomi di Sarawak yang mula beroperasi mendapat respon positif daripada penduduk di Kuching. Rata-rata mereka yang ditemui RTM berpendapat keputusan tersebut bukan hanya melegakan para peniaga yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP, malah memudahkan orang ramai untuk membeli barang keperluan. Pada Sabtu lepas, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas membenarkan sektor ekonomi yang ditutup sejak penguatkuasaan PKP 18 Mac lepas dibuka semula semalam. Tepatlah bagi pihak kerajaan kita untuk pastikan pada peniaga kita supaya dapat pendapatan yang lebih selama dah sebulan lebih dah kita tutup untuk memudahkan untuk kita nak bagi barang untuk beli barang lah, keperluan lah. Anak memang ada. Apa yang ada? Yang ada kedai kuih buka saya tu mak katanya ayalah pergi semadi kita nak keluar bah. Musim benar-benar kita saya keluar. Pembukaan ini bagi saya boleh lah, tapi perlu mengikut garis panduan yang ditetapkan lah. So far saya tengok untuk penduduk Kuching so far okey. So mereka agak kematuhan agak bagus. Cuma mungkin kita perlu mendisiplinkan diri lagi dah. Kerajaan Sarawak telah menyiapkan prosedur operasi standard SOP pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19 bagi institusi pendidikan awal kanak-kanak di negeri ini. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Kanak-kanak Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata SOP berkenaan merupakan panduan kepada pengusaha, ibu bapa dan kaki tangan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska dan Taman Didikan Kanak-kanak Tadika bagi memastikan keselamatan kanak-kanak di institusi pendidikan awal kanak-kanak. Menurut Datuk Seri Fatimah, SOP ini telah dimajukan kepada unit perancang ekonomi untuk diselaraskan.
Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau berharap SOP ini dapat mengurangkan kerisauan ibu bapa tentang keselamatan anak-anak mereka apabila taska dan tadika beroperasi semula. SOP merangkumi peranan pengasuh seperti keperluan melakukan disinfeksi di premis taska dan tadika sebelum dibuka semula. Ia juga meliputi peranan ibu bapa yang diwajibkan memakai penutup hidung dan mulut semasa menghantar anak-anak serta mengisi buku log. SOP juga merangkumi perkara-perkara yang perlu dipatuhi oleh kaki tangan taska dan tadika semasa ketibaan kanak-kanak, sesi pembelajaran dan masa kanak-kanak balik. Tegas Datuk Seri Fatimah, SOP tersebut penting dan perlu dipatuhi sebagai norma baru kehidupan mendepani pandemik COVID-19. Satu garis panduan untuk proses nyahkuman sendiri sama ada di rumah atau di tempat kerja akan dimuat naik dalam media sosial oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Pengarah JBPM Sarawak, Hirudin Rahman berharap inisiatif itu dapat dijadikan panduan membantu memudahkan orang ramai melaksanakan proses nyahkuman sendiri. Tapi dengan adanya maklumat disalurkan ini dan garis panduan yang mudah ini, saya mengharapkan proses ini akan dapat dilaksanakan dengan cukup baiklah. Itu. Tambah beliau, amalan nyahkuman itu sebagai norma baru dalam masyarakat perlu dipraktikkan dengan betul oleh orang ramai bagi memastikan usaha memutuskan rantaian COVID-19 benar-benar berkesan. Hirudin berkata demikian dalam satu sidang media di Ibu Pejabat JBPM di Kuching. Beliau menambah setakat ini pihak Bomba telah melaksanakan 534 operasi nyahkuman di seluruh Sarawak. Di Hospital Limbang, tiada acara rasmi sambutan Hari Jururawat tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya ikoran pandemik COVID-19. Namun semangat untuk menyambutnya semalam tetap membara meskipun sambutannya sekadar menzahirkan ucapan penghargaan sesama petugas. Penyelia jururawat Hospital Limbang Rashidah Abdul Rashid berkata, walaupun kini berdepan situasi mencabar, namun ia tidak pernah mematahkan semangat para jururawat untuk terus menabur bakti kepada pesakit. Namun kami bersyukur kerana masih diberi kesempatan untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Begitu juga pengorbanan jurawat-jurawat yang telah banyak berjuang demi memastikan tahap kesihatan pesakit pada tahap yang maksimum. Ditemui pemberita di Hospital Limbang sempena Hari Jururawat yang disambut semalam, beliau berbangga semangat petugas sentiasa berkobar tanpa mengira keadaan semasa. Sementara itu, Ketua Jururawat Rebecca Ikok mahu semua jururawat tabah mengharungi cabaran pada masa yang sama yakin COVID-19 akan dapat diatasi bersama. Harap semua nurses yang berada di Malaysia, khasnya frontliner, bersabar, bertabah dan kuat dalam menangani penularan ini. Semoga kita kuat bekerjasama supaya kita menang untuk menumbangkan COVID-19. Kami dari Unit Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang mengucapkan Selamat Hari Jururawat Sedunia. Kami jururawat dari Hospital Limbang ingin mengucapkan Selamat Hari Jururawat Sedunia. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Tidak memikirkan keuntungan semata-mata, sebaliknya ingin beramal sepanjang Ramadan telah membuka peluang rezeki berganda buat Sinong Jahar, 52 tahun. Seorang pengusaha kek lapis di Limbang. Laporan lengkap bersama wartawan lokasi Dalini Jupar Ali. Akibat pandemik COVID-19 yang menyebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksana, telah memberi cetusan idea buat Sinong Jahar membuat pakej PKP amal dengan harga kek yang dijual jauh lebih murah berbanding harga asal. Diusahakan di rumahnya di Kampung Nauran, ketika PKP ini, kek lapis Limbang dan kek roll tapak kuda antara ikonik perniagaannya. Di musim PKP ni, saya pun tak terfikir yang sambutan ni amat banyak sebab saya pun serta-merta buat pakej PKP sambil beramal sempena Aidilfitri 2020.
Beliau memberitahu tugas hakikinya sebagai penjawat awam sama sekali tidak dilupakan kerana baginya amanah perlu ditunaikan sebaiknya. Sebab kerja pejabat pun saya akan buat melalui online, dan jika ada arahan dari pejabat saya akan turun ke pejabat melalui kelulusan. Saya akan turun dan saya akan sambung lagi untuk menyelesaikan tempahan-tempahan ini. Dalam sehari beliau berupaya menghasilkan anggaran 100 biji kek sehari dan paling banyak menerima tempahan kek roll tapak kuda yang dikerjakan bermula subuh sehingga 10 pagi. Setiap tempahan dibuat secara dalam talian atau melalui aplikasi WhatsApp. Setiap tempahan akan dibuat melalui penghantaran secara tunai. Tempahan yang diterima bukan saja dari Limbang, bahkan juga dari Lawas, Kuching dan Kuala Lumpur. Ibu kepada 5 anak ini dibantu oleh anak-anak dan suaminya. Anak keempatnya, Fazim Aiman Jalani 18 tahun, antara yang cenderung meminati bidang bakery dan sering membantu ibunya. Saya juga merupakan seorang lepasan SPM, jadi saya tidak tahu untuk membuat apa, memandangkan lanjutan daripada PKP ini. Jadi saya mengambil keputusan untuk menolong ibu saya. Jelas Aiman masa yang ada dimanfaat sebaiknya untuk mempelajari cara membuat kek lapis Limbang daripada ibunya. Bagi keluarga ini bukan keuntungan semata-mata yang dicari, tetapi keberkatan berniaga terutama di bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Benarlah kata orang, rezeki tidak pernah salah alamat. PKP bukan penghalang untuk anda menjana pendapatan. Letakkan usaha dalam setiap perkara yang anda lakukan, pasti anda berjaya. Dalini Juparali, RTM. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Elakkan 3C iaitu crowded places atau kawasan sesak, confined spaces atau tempat tertutup dan close conversation atau bercakap pada jarak dekat. Bersama kita amalkan kebiasaan baharu dan putuskan rantaian COVID-19. Dengan itu saya Muhammad Azizi Rahim. Salam hormat.